Allah yang mulia, Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin. Kita sekarang tidak rasa. Bila kita jumpa dengan menteri, kita rasa. Segala-galanya kita rasa. Bangun pagi, kita berus gigi, kita rasa berus gigi. Kita rasa ubat gigi, kita rasa air, kita rasa kopi, kita rasa sampai kita tidur. Bantal pun kita rasa, hirian pun kita rasa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala kita tidak rasa. Allah Maha dekat, Allah Maha dekat, Allah Maha penting, Allah Maha mulia. Tapi kita tidak rasa. Besok di akhirat baru kita tahu. Itulah solat-solat mereka yang tidak mengenal kalimah la ilaha illallah ini tidak ada nilai di sisi Allah. Segala amalan akan tertolak. Segala amalan yang kita buat di dunia ini, baik solat sampai 100 kali haji, kalau hidup 100 tahun pun Allah tolak. Kenapa? Kita kaji la ilaha illallah, tiada penafian. Dan ini penafian kalimah la ilaha illallah adalah kalimah Allah. Makna Allah menafikan seluruh makhluk kecuali Allah, illallah. Dan apa yang dinafikan, kita tengok apa yang dinafikan. Perkataan kedua adalah ilah. Oh, Allah menafikan ilah. Apa ni ilah? Kita tengok dalam TV, la ilaha illallah, tiada Tuhan dia. Allah. Ilah ni diterjemahkan kepada perkataan Tuhan. Allah. Satu masa dulu bila manusia dicipta, belum lagi Nabi sampai kepada mereka. Mungkin dalam 10-20 tahun lagi seorang Nabi akan muncul. Sebelum seorang Nabi sampai kepada mereka, mereka terfikir-fikir, siapa yang jadikan tubuh badan ini ya? Siapa yang jadikan alam ini ya? Siapa yang jadikan bintang dan bulan ini ya? Dia dalam tengah fikir, syaitan masuk ke dalam otak dia. Syaitan masuk. Syaitan kata, ini kau panggil dia sebagai Tuhan. Jadi orang semua dekat archipelago Nusantara ini yang bercakap bahasa Malaysia atau Indonesia mula memanggil Tuhan, tapi dia tidak tahu dalam masa dia memanggil Allah dengan nama pengeluaran otak dia ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yamkaruna wa makarullah wallahu khairul makirin. Allah lagi pandai, Allah lagi bijaksana. Allah kata, kamu nak panggil aku dengan nama yang kotor, jijik, panggil Tuhan, Tuhan. Satu kali cukup, tak payah 5 kali. Tuhan. Allah perbodohkan syaitan dengan manusia. Jangan kamu panggil namaku dengan nama yang jijik, nama yang keji, nama yang najis. Di Jepun, di China, orang menyembah babi, khinzir, anjing. Dan bila kita tanya, apa yang kamu sembah ni? Inilah Tuhan aku. Pergi Batu ke, apa kamu sembah semua ni? Patung-patung ni, inilah Tuhan aku. Pergi lagi dekat Jepun, dia menyembah alat-alat sulit. Apa ni? Inilah Tuhan aku. Tanya orang Muslim, kamu pergi masjid, kamu sembah siapa? Allah. Subhanallah. Kamu sembah siapa? Sembah Tuhan aku. Jatuh syirik di dalam. Jadi bertaubatlah pada malam ini. Ya Allah, selama ini aku telah menajiskan namamu Maha Suci ya Allah. Itu sebab Allah dah tahu manusia ini akan mengotorkan nama Allah dengan menyambungkan nama Allah dengan nama yang paling jijik yang diguna oleh manusia-manusia yang tidak berakal. Jadi tolong. Itu sebab Jakim, Jais, Kerajaan Malaysia tak nak lagi, dah takut. Kalau saya mufti, saya sudah pass resolusi. Kita bukan mufti, kita hanya boleh submit resolusi. Tolong
Perhatikan apa yang sedang berlaku. Dia akan menjatuhkan akidah kita. Dia akan menggugurkan iman kita. Tolong. Itu sebab sekarang buka TV. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia ubah. Tiada yang layak disembah melainkan Allah. Tiada yang layak disembah. Dia tukar lagi. Itu pun tak betul. Okey, itu baru Tuhan dalam Melayu bahasa Malaysia. Cuba tengok English, God. Tolong reverse, tak tahu cakap lagi dah. Cukup satu contoh, cukup untuk mengejutkan iman kita, akidah kita, hal ehwal kita dan perkataan kita mulai daripada hari ini. Kalau tak percaya, tuan-tuan pergi bercakap dengan orang Islam. Cakap dia pasal tauhid Allah. Dia tetap ulang dan berulang dia akan cakap Tuhan, astagfirullahaladzim. Sebab dia menyembah siapa? Tuhan ini perkataan yang diilhamkan oleh syaitan. Sebab Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin, Allah firman, alam aqad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitana innahu lakum aduwwun mubin wa an ya'buduni ala siratul mustaqim. Wahai anak-anak Adam, anak-anak Adam, seluruh anak Adam, bukan saja Nabi, janganlah kamu menyembah syaitan. Surah Yasin. Sebab kita ni tahu membaca saja, baca. Ada seorang alim, ada seorang kawan saya, tiap-tiap hari dia duduk rumah dia, bila dia baca Quran sedap-sedap, kucing datang duduk, anjing datang duduk, lembu datang duduk, kerbau datang duduk. Dengar, betul-betul dengar. Tapi lepas dia dengar, orang tak tahu apa nak buat. Begitulah orang Islam sekarang, tahu baca saja Quran, tidak tahu apa kandungan isi Al-Quran. Apa ilmu, bukan tafsir. Apa ilmu Al-Quran, apa hikmah Al-Quran, apa hakikat Al-Quran, apa yang Allah maksudkan dengan Al-Quran, ayat-ayat Allah, apa yang rahsia. Binatang dengar, dia tak perlu berfikir sebab Allah tidak bagi mereka akal. Kita, Allah bagi akal untuk berfikir. Allah bukan mau kita hanya beribadat sahaja, 24 jam baca Quran, 24 jam sembahyang. Tak, Allah, malaikat dah cukup dah. Cukup malaikat. Allah cukup beratusan ribu juta malaikat untuk menyembah Allah daripada azal hingga eternity, abadah. Tak perlu manusia. Allah cipta manusia untuk beribadat, untuk berfikir, untuk menggunakan akal supaya mereka jadi tinggi daripada malaikat. Sebab itu kita kena faham kita sekarang ni ada di mana, di tahap mana. Akal haiwaniyah, akal insaniyah, akal malaikah, akal nabiyun, akal rabbaniyah. 5 jenis akal yang Allah cipta di muka bumi ini. Akal haiwan, akal insan, akal malaikah, akal rabbaniyah, akal nabiyah, akal rabbaniyah. Allah tak mau kita jadi akal malaikah. Ibadat, tak. Allah mau kita ibadat 5 waktu stop. Lepas tu kita kena beribadah dengan hati, dengan roh. Quran. Jadi Allah tidak mau kita membaca, beribadat tanpa menggunakan akal, kalbu dengan jiwa, iaitu roh. Allah mau kita menggunakan akal. Tuan-tuan tahu tak, kita semua ni, saya pun 100% orang Islam kecuali orang mukmin berada di tahap akal haiwan. Allah, saya bukan cakap dengan tuan-tuan, saya bercakap dengan alim ulama. Saya baru kembali daripada Arab, dari Oman, Abu Dhabi, Dubai, Saudi, Mekah, Madinah.
dan saya telah berkongsikan ilmu-ilmu ini dengan ahli. Mereka menangis mendengar sebab mereka mengerti apa yang disampaikan.